Selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Jera Ibi, nomor matriks BE 191610123. Nama saya Daimul Syafika binti Rahman, nombor matriks BA 19161019. Hari ini saya akan memulakan pembentangan tentang pengenalan dan juga definisi apa itu bahasa isyarat. Definisi bahasa isyarat. Menurut Kamus Dewan, bahasa merupakan satu lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan maklumat di antara kelompok dengan kelompok yang lain. Manakala isyarat pula merupakan sesuatu pergerakan seperti pergerakan kepala, kejipan mata, lambaian tangan, dan lain-lain yang dilakukan sebagai tanda. Kesimpulannya, bahasa isyarat merupakan satu alat penyampaian komunikasi yang digunakan oleh penutur-penutur pekak dengan menggunakan pelbagai pergerakan badan yang membentuk sesuatu simbol tertentu. Bahasa isyarat merupakan kaidah komunikasi yang tidak menggunakan suara tetapi hanya menggunakan pergerakan seperti tangan, bibir dan juga badan untuk menyampaikan sesuatu maklumat dan juga untuk melahirkan pikiran seorang penutur. Bahasa isyarat berkembang di kalangan komuniti pekak ataupun tuli dan juga digunakan oleh saudara-saudara penutur yang pekak serta juru bahasa isyarat. Bahasa isyarat merupakan bahasa yang tidak menggunakan pola bunyi, sebaliknya menggunakan pola isyarat dihantar untuk memberi makna serentak dengan gabungan bentuk tangan dan pergerakan tangan, lengan atau badan raut muka untuk menggambarkan dengan licin pemikiran penutur. Selain itu, bahasa isyarat ialah bahasa yang digunakan tanpa sebarang ucapan dan juga atau penulisan. Dan perkembangan pendidikan bahasa isyarat di Malaysia. Menurut LIM 2006, pendidikan bahasa isyarat di Malaysia tidak dapat dikenal pasti secara formal, namun dipastikan bermula di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Persekutuan atau Federation School of the Deaf (FSD) yang ditubuhkan pada tahun 1954 oleh Dr. Phil di Jalan Nordam, Pulau Pinang. Kemudian, Eleanor Chulos merupakan orang pekak pertama yang mendapat pendidikan di luar negara di Universiti Gallaudet, Washington DC, Amerika Syarikat. Setelah itu, Eleanor Chulos memperjuangkan bahasa isyarat di Malaysia dengan pelbagai kaedah, iaitu kaedah bacaan bibir, penggunaan oral, penggunaan bahasa badan, dan penggunaan bahasa visual. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kepentingan penggunaan bahasa isyarat. Antara kepentingan bahasa isyarat dalam komunikasi ialah membantu pelajar yang mengalami masalah pendengaran untuk menguasai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Hal ini dikatakan demikian karena pelajar ini mengalami atau mempunyai masalah simptom penggunaan bahasa komunikasi yang tidak jelas apabila pelajar-pelajar lain belajar dengan menggunakan bahasa lisan. Keadaan ini akan menyebabkan mereka merasa kurang selesa untuk belajar dan mengalami masalah dalam pembelajaran mereka karena mereka tidak paham tentang apa yang diperbincangkan karena mereka menggunakan bahasa lisan. Akibatnya hal ini menyebabkan seseorang yang mengalami masalah pendengaran itu akan mula merasa bosan dan juga mula berangan dan tidak menempatkan perhatian yang sepenuhnya dalam pembelajaran mereka. Selain daripada itu, komunikasi menggunakan bahasa isyarat juga dapat mengembangkan keupayaan pelajar yang bermasalah pendengaran. Di samping itu, kepentingannya juga ialah bahasa isyarat lebih mudah dan senang untuk digunakan pakai dan dipahami oleh semua masyarakat di dunia. Contohnya, apabila mereka berada dalam kedudukan yang jauh, mereka boleh menggunakan bahasa isyarat dengan lebih mudah dan paham untuk
untuk menentukan ataupun untuk menyampaikan sesuatu maklumat yang penting maupun yang tidak penting, ataupun untuk dijadikan sebagai bahan cerita, gurauan senda, dan lain-lain. Seterusnya ialah kepentingan bahasa isyarat juga mampu meningkatkan pelajar yang bermasalah pendengaran untuk meningkatkan interaksi sosial mereka. Contohnya, mereka boleh berkomunikasi dengan pelajar-pelajar yang mengalami masalah seperti mereka agar mereka dapat berkomunikasi dengan tenang dan juga mengalami sesuatu yang boleh meningkatkan semangat mereka. Oleh yang demikian, kepentingan bahasa isyarat ialah dapat membantu suatu perhubungan sosial pelajar yang mengalami masalah pendengaran bagi mengawal masalah mereka yang seringkali disisihkan oleh masyarakat. Organisasi Perkhidmatan Orang Kurang Upaya salah satunya adalah Persekutuan Orang Pekak Malaysia atau Malaysia Federation of Deaf (MFD) yang telah ditubuhkan pada 8 Disember 1997 yang mempunyai ahli gabungan peringkat negeri dan kebangsaan. Hal ini adalah sebuah organisasi bantu diri yang telah menghasilkan 18 buah buku bahasa isyarat Malaysia dan termasuk 2 aplikasi mobile. MFD merupakan satu-satunya organisasi yang menyediakan perkhidmatan juru bahasa isyarat yang bermula sejak tahun 1988 dengan secara percuma. Hal ini adalah untuk semua urusan rasmi, pelajaran, pekerjaan, mesyuarat dan persidangan, keagamaan, konseling dan pelbagai bentuk komunikasi yang diperlukan. Contoh bahasa isyarat yang boleh saya tunjukkan adalah contoh bahasa isyarat huruf-huruf daripada E sampai Z. Yang pertama adalah E. E, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Itu adalah salah satu contoh daripada bahasa isyarat E sampai Z.